Objektif video ini adalah mengetahui apa itu kemurungan, mengenal pasti punca-punca kemurungan, tanda-tanda kemurungan, siapa yang berisiko menghadapi masalah kemurungan, mengetahui kesan sampingan kemurungan, mengenal pasti cara menangani kemurungan, mengetahui langkah-langkah sekiranya anda mengalami kemurungan, dan salah faham masyarakat tentang masalah kemurungan. Apa yang dimaksudkan dengan kemurungan? Kemurungan merupakan gangguan perasaan seseorang yang menyebabkan seseorang itu merasa sedih yang berpanjangan, keletihan dan ketiadaan tenaga, cepat marah serta hilang minat dalam aktiviti harian. Kemurungan juga akan berlarutan sekurang-kurangnya dalam masa 2 minggu. Penyakit ini boleh dihidapi oleh sesiapa sahaja, tidak kira umur, jatina atau bangsa. Kemurungan boleh berlangsung sehingga berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Halo, pada topik kali ini kita akan masuk kepada punca-punca berlakunya kemurungan. Definisi punca kemurungan. Punca kemurungan ini wujud akibat daripada perasaan emosi yang tidak dapat dikawal dan telah menguasai perlakuan seseorang individu tersebut sehingga menyebabkan mereka menjadi murung. Punca-punca berlakunya kemurungan. Sebagaimana kita tahu ialah terdapat 5 faktor utama ataupun punca utama kemurungan, iaitu salah satunya ialah mengalami tekanan perasaan yang tinggi sehingga tidak dapat mengawal perasaan dan emosi mereka. Gejala atau tanda-tanda kemurungan. Gejala bermaksud sesuatu hal yang menjadi tanda akan berlakunya sesuatu. Di Malaysia, kira-kira 2.3 juta orang mengalami kemurungan pada satu tempoh dalam kehidupan mereka. Oleh itu, kemurungan bukanlah suatu perkara yang baru. Tanda-tanda kemurungan berbeza mengikut individu kerana terdapat individu menunjukkan tanda yang kurang dan ada yang banyak. Tanda-tanda ini berbentuk fizikal atau emosi. Antara tanda kemurungan yang pertama ialah berasa sedih, hampa atau risau. Individu yang mengalami kemurungan akan kerap berasa sedih, hampa atau risau terhadap sesuatu perkara yang dilakukannya dan perasaan ini boleh berterusan tanpa pulih atau hilang. Yang kedua, mudah rasa letih dan tidak bertenaga. Individu yang mengalami kemurungan akan mudah rasa letih. Hal ini akan menyebabkan rutin dan tugas harian menjadi terlalu sukar untuk diuruskan. Yang ketiga, kurang berminat dalam menjalankan aktiviti. Individu yang mengalami kemurungan tidak lagi menikmati hobi atau aktiviti yang diminati dahulu. Individu ini juga tidak berminat untuk menjalani aktiviti sosial dan sebagainya. Yang keempat, perasaan atau percubaan membunuh diri. Individu yang mengalami kemurungan akan kerap berasa ingin membunuh diri atau merancang cara untuk menamatkan hidup. Situasi ini merupakan tanda kemurungan paling serius. Siapakah yang berisiko untuk menghadapi masalah kemurungan? Orang pertama yang berisiko adalah pernah mengalami kemurungan. Yang kedua adalah mempunyai ahli keluarga yang menghidapi penyakit kemurungan. Yang ketiga, orang yang berisiko menghadapi kemurungan ialah orang yang menghadapi masalah penceraian.
Yang keempat adalah orang yang menghidapi penyakit kronik seperti sakit jantung, sakit buah pinggang, diabetes dan sebagainya. Yang kelima berisiko adalah pernah mengalami penderitaan semasa kanak-kanak. Yang keenam berisiko untuk mengalami masalah kemurungan adalah orang yang mempunyai masalah keluarga. Yang terakhir, orang yang berisiko untuk mengalami masalah kemurungan ialah kematian orang yang disayangi secara tiba-tiba. Kesan sampingan kemurungan. Kesan yang pertama adalah mulut kering. Cara mengatasinya ialah kerap minum air, kunyah gula-gula getah yang kurang gula dan bersihkan gigi setiap hari. Kesan yang kedua adalah sembelit. Cara mengatasinya ialah makan bijirin, buah prun, buah-buahan dan sayur-sayuran. Kesan yang ketiga adalah masalah pundi kencing. Kesan yang keempat adalah masalah seksual. Kesan yang kelima adalah penglihatan menjadi kabur. Kesan yang terakhir adalah pening kepala. Cara mencegah atau menangani kemurungan. Yang pertama, mengamalkan gaya hidup sihat. Melakukan aktiviti yang akan membuat kita rasa gembira seperti bersenam, mendengar lagu dan sebagainya. Pemakanan yang baik membuatkan seseorang dapat melakukan aktiviti fizikal lebih baik dan akan mengurangkan pengambilan alkohol atau merokok. Yang kedua, berjumpa pakar psikiatri. Seseorang yang memiliki masalah kemurungan kebanyakan memilih untuk tidak berjumpa dengan pakar kerana beranggapan ia hanya untuk orang yang hilang akal atau gila. Persepsi ini perlu diperbetulkan kerana individu yang bergelut dengan kemurungan perlu mendapatkan bantuan segera daripada pihak hospital dan pakar. Yang ketiga, patuh pada ubat-ubatan dan rawatan susulan. Individu yang kemurungan perlulah mengambil ubat anti kemurungan atau antidepresi. Ubat ini digunakan untuk menangani kemurungan dan memiliki kesan penenang. Yang keempat, bertenang dan sentiasa bersikap positif. Jika individu berfikiran positif, ia dapat memperolehi tenaga dan keupayaan bagi mengendalikan kemurungan dan tekanan serta mengurangkan kekerapan untuk berasa sedih dan putus harapan. Seterusnya, membolehkan seseorang memiliki kehidupan yang lebih sihat dari aspek fizikal dan mental. Apa yang perlu dibuat jika anda mengalami kemurungan? Pertama, berjumpa dengan doktor di hospital atau klinik kesihatan yang terdekat. Kedua, berjumpa dengan kaunselor. Ketiga, lakukan sesuatu yang boleh membuat anda gembira atau ketawa. Keempat, rehatkan diri daripada perkara rutin. Kelima, elakkan membuat keputusan yang besar dan berisiko. Keenam, pecahkan tugasan yang besar kepada yang kecil dan berikan keutamaan pada yang penting. Dan yang terakhir, dekatkan diri anda kepada Tuhan. Salah faham masyarakat tentang masalah kemurungan. Salah faham yang pertama ialah kemurungan tidak boleh dirawat. Secara amnya, kemurungan ini boleh dirawat dengan bantuan rawatan psikologi. Kebanyakan orang yang berpengetahuan dan juga orang di negara maju sering berjumpa dengan kaunselor, pakar psikologi dan juga psikiatris untuk merawat kemurungan. Salah faham yang kedua ialah kemurungan boleh dihilang dengan sendiri dan tidak perlu dirawat. Secara amnya, kemurungan perlu dirawat dan perlu dicegah lebih awal supaya kemurungan tidak memberikan kesan yang buruk kepada individu. Salah faham yang ketiga ialah kemurungan adalah sesuatu yang memalukan. Kemurungan adalah bukan penyakit yang dipilih oleh individu tersebut. Oleh itu, janganlah malu untuk berjumpa dengan pakar psikologi untuk merawat penyakit kemurungan ini.
Salah faham yang terakhir ialah kemurungan menunjukkan seseorang yang mempunyai karakter yang lemah. Secara amnya, kemurungan bukanlah disebabkan oleh kelemahan diri, tetapi kemurungan ini ialah satu penyakit yang terjadi disebabkan ketidakseimbangan bahan-bahan kimia di dalam otak, di samping itu oleh faktor psikologi dan juga sosial yang lain.